Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati, pensyarah subjek teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran EDUP 3133, Puan Maziah binti Muhammad Rashid serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Nama saya Nur Nabiha Izzati binti Yusof dari kelas Sejarah 2. Video saya pada kali ini adalah untuk mempromosikan Google Site yang telah saya hasilkan bagi memenuhi syarat tugasan 2 bagi pentaksiran berterusan EDUP 3133. Baiklah, pada tugasan kali ini, saya dikehendaki menghasilkan sebuah poster yang menarik dengan menggunakan prinsip Casper bagi mempromosikan produk multimedia iaitu Google Site yang telah dihasilkan. Sebelum saya menceritakan dengan lebih lanjut, kita perlu jelas terlebih dahulu apa itu yang dikatakan dengan prinsip Casper. Prinsip Casper, Principle of Layout Casper, merupakan panduan menyusun media seperti teks, grafik, animasi dan video pada sesuatu persembahan yang dapat merangsang perhatian dan menarik minat penonton. Skrin yang diletakkan dengan media tanpa dirancang akan menyebabkan persembahan yang kurang menarik. Oleh itu, perkataan Casper itu sendiri merupakan akronim bagi keenam-enam prinsip tersebut, iaitu kontras, perbezaan ketara, alignment, susunan lurus, simplicity, mudah, proximity, berhampiran, emphasis, penekanan dan yang terakhir sekali ialah repetition, iaitu pengulangan. Kita akan melihat prinsip Casper tersebut satu persatu secara ringkas. C. Kontras. Bagi menunjukkan perbezaan antara dua objek, pembangun perisian perlulah memilih warna yang kontra, iaitu warna gelap dan warna terang. Perbezaan font, saiz objek, tekstur objek, saiz garisan serta perlu ada unsur mendata dan menegak. A. Alignment. Setiap item yang hendak diletakkan dalam muka perisian perlulah seimbang dengan muka perisian agar kelihatan lebih menarik. S. Simplicity. Grafik dan animasi perlulah ringkas dan dapat merangsang pengguna memahami maksud yang hendak disampaikan. P. Proximity. Item yang digunakan dalam muka perisian perlulah dikumpulkan pada satu kawasan supaya pengguna dapat melihat kesinambungan yang wujud di antara item. E. Emphasis. Pembangun perisian perlulah menggunakan cara tertentu bagi memberi penekanan terhadap perkara yang dirasakan penting. R. Repetition. Pembangun perisian boleh menggunakan perulangan media seperti teks, audio, grafik dan video untuk menyampaikan mesej yang sama. Mari kita teruskan kepada poster promosi yang telah saya hasilkan. Seperti yang telah saya katakan sebelum ini, poster ini adalah untuk mempromosikan Google Site yang telah dihasilkan. Terdapat beberapa elemen yang telah saya tekankan dalam poster ini. Kita akan lihat elemen tersebut secara satu persatu. Baiklah, yang pertama ialah pengenalan. Google Site telah digunakan sebagai wahana dalam pembelajaran digital bagi subjek sejarah tahun 6, iaitu topik negeri-negeri di Malaysia. Google Site tersebut direka berdasarkan RPH dan model Azure yang membantu guru dan pelajar menerokai PDPC yang menarik. Model Azure ialah satu model pengajaran yang dicadangkan penggunaannya di dalam bilik darjah kerana model ini sangat meluas penggunaannya di kalangan guru-guru untuk merancang pembangunan media instruksional secara sistematik. Model Azure ini terdiri daripada 6 prinsip iaitu Analyze Learners, analisis ciri-ciri pelajar, State Objective, menyatakan objektif, Select Method, Media and Material, memilih kaedah media dan bahan,
Utilize media and material, menggunakan media dan bahan. Require learner participation, memerlukan penyertaan pelajar. Dan akhir sekali ialah evaluate and revise, iaitu menilai dan mengulang kaji. Penggunaan media seperti Google Site ini dalam pengajaran sudah pastinya akan membantu guru dalam aktiviti pengajaran hariannya serta mampu menarik minat pelajar-pelajar di dalam kelas. Elemen yang kedua adalah daripada segi objektif. Terdapat beberapa objektif yang telah saya tekankan dalam pembinaan Google Site saya. Yang pertama adalah bagi menjadikan pembelajaran subjek sejarah lebih menyeronokkan. Seperti yang kita semua sedia maklum, rata-ratanya pelajar masa kini mempunyai mentaliti di mana subjek sejarah ini merupakan subjek yang sangat membosankan. Di samping perlu mengingat banyak fakta-fakta yang penting. Bagi mengubah mentaliti tersebut, guru-guru perlulah menerapkan elemen-elemen yang menarik dalam pengajaran mereka. Oleh hal yang demikian, Google Site yang telah saya hasilkan ini adalah satu kaedah pengajaran yang boleh guru-guru gunakan dalam pengajaran harian mereka. Selain itu, objektif Google Site ini juga adalah bagi membantu guru mengaplikasikan sumber digital dalam pengajaran mereka. Seperti yang telah saya jelaskan sebelum ini, elemen digital ini akan menjadikan suasana pembelajaran dalam kelas ini lebih menarik. Bukan itu sahaja, Google Site yang telah saya hasilkan ini juga merupakan aplikasi digital yang mudah digunakan untuk semua guru-guru. Objektif saya yang terakhir ialah dengan memberikan penekanan model Escher dalam pembelajaran sejarah. Elemen yang ketiga ialah penyataan masalah. Pembinaan Google Site ini bukanlah dibina secara membuta tulis sahaja. Saya telah melihat kepada beberapa masalah yang sering dihadapi oleh guru-guru dan para pelajar semasa proses PDP dijalankan. Antara masalah tersebut ialah segelintir guru tidak mempunyai atau hanya mempunyai kemahiran yang sedikit dalam bidang teknologi ataupun ICT. Hal ini kebiasaannya terjadi kepada guru-guru lama kerana mereka tidak didedahkan dengan sebarang bentuk teknologi pada zaman mereka. Rentetan daripada peristiwa itu, proses PDP yang dijalankan tidak mempunyai sebarang unsur-unsur yang menarik selain daripada hanya mendengar dan menulis apa yang dikatakan oleh guru-guru mereka sahaja. Selain itu, masalah yang saya temukan ialah kaedah pembelajaran sejarah yang agak membosankan, di mana guru-guru hanya menggunakan kaedah chalk and talk. Hal ini sudah sepatutnya tidak digunakan kerana pelajar masa kini merupakan pelajar yang sudah berada dalam zaman revolusi perindustrian 4.0. Dalam zaman ini, penggunaan teknologi serta Internet of Things (IoT) merupakan satu perkara yang penting dalam pembelajaran. Guru-guru perlulah menerapkan kaedah fun learning, iaitu belajar sambil bermain dalam pengajaran mereka untuk menarik minat pelajar-pelajar. Pernyataan masalah yang terakhir ialah murid-murid tidak fokus dalam kelas. Perkara ini sering terjadi akibat daripada kaedah pengajaran guru di dalam kelas yang tidak pelbagai. Tambahan pula, kebanyakan sekolah meletakkan subjek sejarah pada waktu petang juga akan menyebabkan pelajar berasa mengantuk dan seterusnya mereka tidak akan fokus dalam pembelajaran mereka. Oleh hal yang demikian, guru-guru perlulah menggunakan pelbagai kaedah yang menarik bagi memastikan pelajar lebih fokus dan tidak mengantuk di dalam kelas. Berikut merupakan proses kerja yang telah saya lakukan. Yang pertama ialah mengenal pasti masalah. Yang kedua, merancang strategi dan objektif. Yang ketiga, menentukan dan menyediakan bahan pembelajaran. Yang keempat, membina bahan dan media Google Site. Yang kelima adalah bagi melibatkan pelajar dalam aktiviti yang disediakan di dalam Google Site. Dan terakhir sekali ialah dengan membuat penilaian. Yang terakhir ialah aplikasi.
Saya telah menggunakan beberapa aplikasi bagi menghasilkan Google Site yang menarik. Saya telah menggunakan platform Google Site bagi menghasilkan satu media teknologi bagi tajuk sejarah yang telah saya pilih. Selain itu, saya juga telah menggunakan aplikasi YouTube di mana saya mencari idea-idea pembelajaran serta mempelajari cara untuk membina Google Site yang berkesan. Saya juga telah menggunakan aplikasi WordWall untuk menghasilkan kuis-kuis yang berkaitan dengan topik yang dipilih sebagai salah satu cara untuk pelajar mengulang kaji topik yang telah mereka pelajari. Bukan itu sahaja, saya juga telah menggunakan platform Google Form bagi menghasilkan borang maklum balas yang akan diisi oleh pengguna. Akhir sekali, saya juga telah menggunakan aplikasi Canva bagi membina poster serta video yang sedang saya hasilkan ini. Baiklah, kita sudah berada di penghujung video. Sampai di sini sahaja perkongsian saya berkenaan poster Google Site yang telah saya hasilkan. Dalam masa yang berbaki ini, saya ingin mempromosikan sekali lagi penggunaan Google Site yang telah saya hasilkan ini kepada semua guru dan bakal guru agar dapat mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Itu sahaja daripada saya pada hari ini dan semoga kita berjumpa lagi di lain video. Sekian, terima kasih.